Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Dengar ke? Kurang? Itu okey. Ni kurang terang. Kita baru ni telah sampai ke mana? Ya, hadis yang pertama. Muka surat 13. Kita telah sampai ke muka surat 13 baru ni. Ada tulisan tebal tu, tujuan disyariatkan niat dalam ibadat. Di tengah tu, tujuan disyariatkan niat dalam ibadat ialah untuk menyatakan perbezaan di antara amal ibadat, jadi pekerjaan ibadat, dengan amal adat, yakni kebiasaan, atau di antara jenis ibadat itu sendiri. Sebagai contohnya, duduk di dalam masjid kerana beriktikaf dan duduk berehat di dalamnya sama saja zahirnya. Mandi untuk mengangkat hadas besar dan mandi untuk mendapat kesegaran sama juga zahirnya. Yang membezakan kedua-duanya adalah niat. Sembahyang, puasa dan sedekah wajib, yakni zakat, sama keadaannya dengan sembahyang, puasa dan sedekah sunat. Semuanya dinamakan ibadat. Tetapi yang dapat membezakan di antara jenis dan martabatnya ialah niat atau maksud orang yang melakukannya. Sementara itu ada pula perbuatan atau amalan yang asalnya bukan merupakan ibadat kerana ia dilakukan atas dorongan naluri seseorang manusia, seperti makan, minum, tidur, bersetubuh dan sebagainya. Tetapi ia boleh bertukar menjadi ibadat umum yang mendatangkan pahala sekiranya ia dilakukan dengan niat untuk menegakkan tuntutan agama. Jadi kita sudah bincang baru ni secara ringkas berhubung dengan maksud hadis niat itu. Sekarang ni nak bincang tentang tujuan disyariatkan. Kenapa Islam ini mengenakan syarat niat untuk sahnya sesuatu ibadat itu. Jadi tujuannya ada beberapa, antaranya ialah untuk membezakan amal ibadat, pekerjaan ibadat dengan pekerjaan adat, kebiasaan. Seperti kita kata mandi biasa, mandi juga zahirnya. Mandi wajib untuk mengangkat hadas, mandi juga. Dari segi zahir tidak ada perbezaan. Dari segi zahirnya, yang membezakannya ialah niat. Dan niat itu tidak ada siapa pun yang nampak, yang tahu, sebab ia adalah amalan hati. Amalan hati yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ada niat-niat itu, itulah yang membezakan antara mandi, ini mandi sebagai ibadat yang memerlukan kepada niat, kalau tidak tak sah. Dan yang satu lagi, kalau tidak ada apa-apa pun, tidak ada apa-apa niat pun, jadi kita dapat juga kesegaran itu. Jadi itu bezanya. Yang ini tak sah amalan mandi wajib itu. Walaupun dalam perkara ini sebenarnya masih ada lagi khilaf ulama antara jumhur ulama dengan mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan mandi wajib itu tak perlu kepada niat. Sama juga dengan wudu, tak perlu juga kepada niat. Sebab bagi mereka amalan itu terbagi kepada dua, ada yang maksudah dan ghairu maksudah. Yang maksudah maksudnya ibadat itu sendiri memang dimaksudkan, itulah yang dituntut. Ghairu maksudah itu jalan untuk sampai kepada ibadat itu. Itu dikira sebagai syarat lah, kita kata syarat untuk sampai kepada ibadat itu. Ia sendiri bukan ibadat.
Misalnya wudu bukan ibadat, mandi wajib bukan ibadat. Itu bagi mereka, bagi mereka. Tapi jumhur ulama mengatakan ini semua ibadat. Kalaulah tidak ibadat, biasa sahaja, macam mana boleh dosa-dosa itu berguguran keluar melalui wudu? Nabi SAW kata keluar melalui anggota, ujung-ujung anggotanya, ujung jarinya, bagaimana boleh jadi? Dengan sebab itu jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan ini semua termasuk dalam ibadat. Bila ibadat, maka kena ada niat. Sebab seperti dalam hadis yang kita baca baru ni, innamal a'malu binniyat, segala amalan baru dikira dengan adanya niat. Jadi ini pun amalan yang dimaksudkan juga, bukan sebagai jalan semata-mata untuk sampai kepada ibadat yang sebenarnya. Bahkan wudu itu sendiri satu ibadat mengikut jumhur ulama. Jadi tujuannya untuk membezakan itulah, membezakan antara adat dengan ibadat. Misalnya tak lama lagi kita akan hadapi ni, kita nak kurban. Dari segi zahirnya, kalau kurban itu sembelih binatang lah. Sembelih binatang itu kita boleh jual, seperti kita beli di kedai apa tu kita nak makan. Orang kafir ataupun sahabat-sahabat kita yang bukan Islam boleh makan. Kalau yang sembelihan biasa tu, itu tidak dinamakan ibadat, walaupun syaratnya ada syaratnya lah, kena Islam yang menyembelihkannya, itu soal lain. Tapi dari segi dia sama ke dengan kurban? Kalau kurban kena ada niat, dan dengan kita ada niat itu tak boleh misalnya bagi makan kepada orang-orang yang bukan Islam, kita orang Islam sahaja. Dia ada beza. Tapi dari segi zahir, kalau kita tengok sembelih binatang itu sama saja. Kita sembelih lembu ke, kambing ke, apa ke, sama saja dari segi zahirnya. Yang membezakan ini sembelihan biasa, walaupun kita orang Islam ni ada syaratnya, syarat kena Islam. Kalau orang kafir sembelih pun kita tak boleh makan juga, tak halal juga. Tapi sembelihan kita tu sekadar itu sajalah. Kebiasaan kita orang Islam bila nak makan, sembelih. Dan daging itu kita boleh bagi kepada orang bukan Islam, boleh jual kepada orang bukan Islam, boleh, ada jual beli. Tapi kalau kurban lain, tapi zahirnya nampak sembelih, sama saja. Ini untuk membezakan antara ibadat dengan adat, kebiasaan. Sembahyang, puasa, sedekah wajib sama keadaannya dengan sembahyang, puasa dan sedekah sunat. Zahirnya kita tengok sembahyang, kalau kita sembahyang sunat 4 rakaat, kenapa sembahyang sunat? Kita tak tahu dia sembahyang sunat ke atau sembahyang fardu ke, kita tak tahu. Itu nak membezakan di antara sembahyang ini sunat ke atau fardu, niatlah. Niat juga diperlukan, niatlah yang membezakannya. Kalau semata-mata kita bersembahyang saja zahirnya, nampak sama, nampak sama. Jadi ini salah satu tujuan disyariatkan niat juga. Sama juga dengan kita bagi duit kepada orang miskin ataupun orang yang berhak diberikan zakat itu, dan kita bagi sedekah biasa kepada mereka, zahirnya nampak sama. Tetapi kalau tidak ada niat tu, kita bagi sedekah biasa, dia jadi sedekah biasa, sunat saja, tidak akan lepas tanggungan kita tu dalam menunaikan zakat yang wajib, tak akan lepas kecuali dengan ada niat, jumlah yang sama. Tapi kalau tak ada niat, tak jadi sebagai sedekah ataupun zakat yang wajib itu. Begitu juga dengan sedekah dengan puasa. Puasa pun begitu juga, dari segi zahirnya sama. Orang yang berpuasa sunat pun daripada subuh sampai ke maghrib. Puasa fardu pun begitu juga dari segi zahirnya. Cuma puasa fardu tu kita maklumlah, kalau dalam bulan yang tertentu, itu maklum, itu sebagai yang fardu, tak boleh kita buat pada ketika itu puasa sunat. Tetapi kalau yang kita nazarkan, macam mana nak tahu?
puasa nazar. Itu sudah jadi wajib dengan sebab kita bernazar. Dari segi zahirnya sama juga dengan puasa sunat, sebab boleh kita berpuasa pada bulan-bulan lain, bila-bila masa, hari mana-mana pun. Tidak ada beza zahirnya. Yang membezakan ialah niat. Ya, ini puasa nazar yang aku nazarkan. Ya, jadi wajib. Kalau kita semata-mata puasa gitu saja, tak tertunai. Apa yang kita nazarkan itu, kita kena niat nak menyempurnakan nazar itu, barulah jadi. Jadi niat itu yang membezakan, yang menentukan antara dua amalan ibadat yang zahirnya nampak sama. Niatlah. Begitu juga dengan niat kita yang biasalah, menurut naluri manusia, dorongan naluri manusia, macam makan, minum, bersetubuh dan sebagainya, yang merupakan kepuasan ataupun memenuhi hajat manusia yang biasa. Kalau tidak ada niat, kita dapat kenyang sajalah, kita minum air dapat puas saja. Tapi dari segi kalau kita ada niat, dia akan bertukar menjadi ibadat umum yang mendatangkan pahala juga, kalau kita niat misalnya untuk menegakkan tuntutan agama secara umum, kita berkahwin untuk menegakkan tuntutan agama, walaupun dengan berkahwin itu adalah perkara-perkara yang menyeronokkan, yang sesuai dengan nafsu keinginan manusia, tapi kalau ada niat itu kita dapat pahala. Bahkan kalau kita bersetubuh bersama dengan isteri, itu pun dapat pahala. Itu pun kena ada niat. Kalau tak ada niat, kita tak dapat. Benda-benda yang macam tu macam makan, dapat kenyang saja. Tapi kalau makan tu dengan niat nak menegakkan agama, kita makan tu kita ikut agama, yang agama kata halal kita makan dengan cara yang betul, dan dengan maksud apa? Bila kita ada tenaga, ada kuasa, ada kemampuan, kita nak menegakkan agama Islam, kita nak buat ibadat ataupun perkara-perkara lain yang diredai oleh Allah. Pada ketika itu dia akan bertukar menjadi ibadat. Yang menentukannya niat juga. Jadi besar peranan niat ini. Itulah tujuan disyariatkan niat dalam ibadat. Tetapi yang kena ada niat ialah ibadat. Innamal a'malu binniyat. Maksud amal itu ialah ibadat di sini. Kalau kita mengambil kira yang tadi itu, maksudnya ibadat. Segala ibadat baru dikira apabila ada niat. Ikutlah niat, sunat ke fardu ke apa ke, barulah dikira. Kalau tidak dikira. Yang ni kita makan dapat kenyang saja, dari segi pahala tak dapat. Kita pergi terus lagi. Arti niat dan perbedaannya dengan iradat dan azam. Dari segi bahasa Arab, niat berarti tujuan, maksud, kehendak dan sebagainya. Menurut syarak pula, niat berarti tawajjuhul qalb nahwal fi'l ibtigha'an liwajhillahi ta'ala. Tumpuan hati terhadap sesuatu. Ini tersilap ni main komputer ni. Banyak tersilap sesuatu ni jadi dua U ni. Baikilah lagi. Tumpuan hati terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan semata-mata kerana Allah. Itulah yang dikatakan niat menurut syarak. Kita melakukan, hati kita ingat ketika kita melakukan sesuatu tu, kita buat itu kerana Allah, tidak kerana lain. Itulah yang dikatakan niat menurut syarak, yang baru kita dapat hasilnya, pahalanya atau sahnya ibadat kita tu. Kalau kita niat dengan maksud nak menunjukkan kepada orang, nak dapat apa-apa, tak dapatlah pahala, sah pun tak dapat, hakikatnya sia-sia saja. Sebab apa? Tidak ada niat menurut syarak ni. Kalau menurut syarak, dia mesti kena ada kerana Allah. Dari segi bahasa, orang panggil niat juga. Niat dia nak bunuh orang, niat lah. Itu jadi bunuh tu, dia ada niat lah. Tetapi adakah dapat pahala? Adakah sah amalan dia tu dengan sebab ada niat? Itu tak kira, itu bukan ibadat.
Yang dikira di sini ialah ibadat. Kalau ibadat baru sah, baru mendatangkan pahala apabila ada niat kerana Allah Ta'ala kita melakukannya. Perkataan niat di dalam hadis di atas dipakai dengan arti bahasanya. Yang tersebut dalam hadis innamal a'malu binniyat, itu bukan dipakai dari sudut syarak, tapi dari sudut bahasanya. Sebabnya ialah pembahagian dan perincian tentang hijrah kerana Allah atau kerana selainnya, yang tersebut di akhir hadis itu jelas menunjukkan ia tidak dipakai dengan makna syar'inya. Sebab dalam hadis itu, sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dikira kerana Allah dan Rasulnya. Itu kerana Allah, itu betul, sesuai dengan syarak. Tetapi sesiapa yang hijrahnya kerana dunia atau kerana perempuan, itu bukan kerana Allah. Kalau mengikut syarak, bila tidak ada kerana Allah, bukan niat. Tapi dalam hadis itu disebut niat juga. Ini berarti penggunaan perkataan niat di dalam hadis itu ialah penggunaan dari sudut bahasa Arab, dengan arti dia ada tujuan, ada maksud. Maksud itu tujuannya hijrah ataupun melakukan sesuatu perkara. Dia berbeza. Jadi ada kalanya begini, ada kalanya di dalam Quran ataupun hadis itu penggunaan dia itu mengikut syarak, ada kalanya penggunaannya itu menurut bahasa. Misalnya dalam ayat khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Misalnya dalam ayat itu inna salataka sakanul lahum, bila Allah SWT memerintahkan nabinya mengambil zakat daripada orang-orang Islam, dia kata salli alaihim. Salli, kalau kita dari segi syaraknya, bersembahyanglah. Tapi di sini salli bukan dengan makna sembahyang, digunakan dari sudut bahasanya. Salli dengan arti doalah untuk mereka. Inna salataka bukan dengan arti sesungguhnya sembahyang kamu. Jadi bila orang bagi zakat, pemerintah tu tidak perlu bangun sembahyang. Itu berarti salataka dengan arti doa kamu, memberi ketenangan kepada mereka. Ini bermakna salat itu dipakai dari sudut bahasanya, bukan dari sudut syar'i ataupun dari sudut istilahnya. Sebab kalau dari sudut syaraknya, sembahyang itu seperti biasa yang disebutkan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itulah sembahyang. Beberapa ucapan, gabungan beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan taslim, salam. Itulah salat yang sebenarnya, yang Nabi SAW ajar kita orang Islam supaya mengerjakannya sebanyak 5 kali sehari itu. Tapi di dalam ayat tadi, salat tadi bukan dengan makna sembahyang. Ini yang kita perlu tahu. Begitu juga dalam hadis. Macam dalam hadis ini, hijratuhu lidunya, kalau untuk dunia ataupun kerana imra'atin, kerana perempuan, itu sudah tidak ada kerana Allah. Bila tidak ada kerana Allah, bukan niat, bukan niat menurut syarak. Tetapi niat itu ada maksud dia tu, tujuan dia. Sebab makna niat dari segi bahasa, tujuan, maksud, kehendak dia, itu ada. Bermakna Nabi SAW gunakan di situ dengan arti lughawinya, dari segi bahasa saja. Malah ia dipakai dengan makna lughawinya yang mengandungi arti hijrah dengan maksud dan tujuan mendapat keredaan Allah, atau dengan maksud dan tujuan untuk mendapat sesuatu yang lain selain keredaan Allah. Itu niat dipakai dengan makna itu. Habis itu satu. Perkara yang kedua, iradat. Apa makna iradat? Iradat berarti kehendak untuk melakukan sesuatu perkara, sama ada manfaat untuk diri sendiri akan diperolehi daripadanya atau tidak.
Kerana itulah perkataan ini tidak digunakan untuk Allah. Tidak pernah dikatakan nawallahu ta'ala, Allah berniat. Tak pernah ada digunakan dalam mana-mana ayat, dalam mana-mana hadis, tak pernah digunakan. Tetapi sebaliknya sering kali dikatakan aradallahu ta'ala, Allah menghendaki. Kalau niat ini dia mesti ada maksud, ada faedah untuk diri sendiri, itu dikatakan niat. Tapi kalau iradat, maknanya kehendak juga, mahu juga. Tetapi tidak semestinya ada di sebaliknya itu kepentingan diri. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Dengan sebab itu penggunaan perkataan nawa tidak pernah digunakan untuk Allah, tapi perkataan arada digunakan. Innama amruhu idza arada syai'an. Arada syai'an biasa guna. Tapi kalau nawa Allah tak ada. Sebab apa? Di sebalik niat mesti ada faedah, ada kepentingan diri. Ada itu maksud. Azam ialah tekad atau keputusan muktamad hendak melakukan sesuatu perbuatan, tetapi perbuatan itu belum lagi dilakukan. Itu orang panggil azam. Jadi saya berazam hendak ke Kota Baru misalnya, saya tak pergi lagi besok, kira-kiranya besok. Ini dikatakan azam. Selagi tak buat itu azam, tapi putuslah, kira-kira dalam hati memang nak pergi ya? Kalau macam tu dikatakan azam. Kalau sudah buat bukan azam. Kalau sudah buat tidak dikatakan azam. Walaupun dari segi bahasa kita pun guna bahasa itu juga, guna berazam, tapi perincian mungkin kita tidak tahu dari segi fiqhul lughahnya, dari segi perbezaan yang halus-halus dari sudut bahasa dia tu mungkin kita tidak berapa jelas lah. Tapi kalau kita ikuti bahasa Arab ni memang dia ada beza, artinya kalau kita nak buat besok, kita kata kita sudah berniat dah hari ni, itu bukan niat, azam. Yang naknya niat tu ketika nak buat tu benda tu, tu niat. Ketika buat tu ada ingat, ada sedar, ada kesedaran. Adapun kalau sebelum pada tu kita nak apa-apa pun, itu dikatakan azam, bukan niat. Tempat niat ialah di hati. Mengucapkan apa yang diniat di dalam hati tidak disyaratkan dan tidak juga diwajibkan dalam semua jenis ibadat. Sepakat ulama semua mazhab mengatakan mengucapkan dengan lidah semata-mata tanpa berniat di dalam hati hendak melakukan sesuatu ibadat adalah tidak sah. Ulama semua mazhab juga bersepakat mengatakan ada niat di dalam hati sahaja sudah memadai untuk sahnya sesuatu amalan ibadat, kecuali dalam ibadat haji dan umrah, kerana selain mesti ada niat hendak mengerjakannya, sunat juga diucapkan apa yang diniat. Apa yang diniat itu, misalnya diucapkan labbaika bihajjin wa umratin kalau hendak mengerjakan haji dan umrah, haji tamattu kah misalnya, atau labbaika bi umratin kalau hendak mengerjakan umrah sahaja. Disunatkan disebut gitu, disunat saja, kalau tak sebut pun tak apa, tapi ada sunat itu jelas ada. Alasan kepada pengecualian ini ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika hendak memulakan ibadat berkenaan, baginda telah mengucapkannya dan ia didengari oleh sekian ramai sahabat. Semua tahu ni, sebab itu ada dalam hadis sebut, Nabi kata labbaika bi hajjin wa umratin, semua ada sebut. Para ulama hanya berbeza pendapat tentang hukum mengucapkan apa yang diniat, sama ada ia mustahab, sunat, makruh atau bid'ah. Itu yang bezanya. Jadi tempat niat ini sebenarnya di hati, di dalam hati.
Bukan kita ucapkan itu dikatakan niat. Kalau ada ucap pun, misalnya kita kata berhubung dengan sembahyang ni, usalli lah kita kata, usalli fardhu zuhri, ada sebut, tapi dalam hati tak ingat langsung, tak ada niat pun, tak jadi, walaupun ada sebut pun. Tapi ini sepakat ulama semua mazhab, kalau ada niat dalam hati, tak ada sebut pun, sah sembahyang, jadi. Cuma dia ada khilaf dari segi kalau sebut itu hukumnya sejauh mana. Di samping ada di dalam hati, asasnya yang ada di dalam hati itu, sebut ini kedudukannya sejauh mana, itu saja ada beza. Ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan sunat, ada yang bahkan yang mengatakan wajib, tapi tak ramai, segelintir, seorang dua saja. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan bid'ah sampai ke peringkat itu. Itu saja berbeza. Yang lain-lain dari segi niat itu mesti ada dalam hati, itu mesti semua terima. Kebanyakan ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah menganggap ia mustahab. Apa? Sebut itu. Sebut apa yang diniat itu. Kita niat dalam hati nak sembahyang zuhur, jadi kita sebut. Kita sebut itu mustahab katanya. Hanya seorang dua ulama sahaja dari kalangan Syafi'iyah berpendapat mengucapkan apa yang diniat untuk sesuatu ibadat adalah wajib. Seorang dua saja. Imam Malik dan kebanyakan ulama dalam mazhabnya berpendapat makruh. Sementara kebanyakan ulama dalam mazhab Hambali dan Ahlul Hadis pula berpendapat ia bid'ah, kerana tidak sabit di dalam mana-mana hadis, sama ada sahih atau dhaif, musnad atau mursal, Nabi SAW atau mana-mana sahabat baginda pernah melakukannya, tak pernah dinukilkan begitu. Tak pernah dinukilkan begitu. Tidak sabit di dalam mana-mana hadis Nabi SAW pernah mengucapkan niat sembahyang atau puasanya. Ibnu Amiril Hajj berkata, tidak sabit juga daripada mana-mana imam 4 mazhab bahawa mereka menganjurkan para pengikut mereka supaya mengucapkan niat. Bagi penulis, bagi saya sendiri, pendapat inilah yang benar. Pendapat inilah yang benar, yang terakhir itu. Langkah cermat juga ada pada pendapat ini, kerana kaedah fiqh menegaskan jika terdapat khilaf tentang sesuatu perkara, sama ada ia sunat atau bid'ah, perkara itu lebih baik ditinggalkan. Sekarang ini sudah ada khilaf antara sunnah atau bid'ah. Jadi beberapa perkara yang perlu kita faham di sini. Yang pertama tadi, niat itu tempatnya di hati, itulah tempatnya sebenar. Yang keduanya ada khilaf di kalangan ulama. Syafi'iyah tidak semestinya Syafi'i. Bila kata ulama Syafi'iyah, tidak semestinya di dalamnya tu termasuk Imam Syafi'i. Hanafiyah tidak semestinya termasuk Imam Abu Hanifah. Begitu juga yang lain-lain, Malikiyah dan sebagainya. Jadi tadi kita kata kebanyakan ulama dari kalangan Syafi'iyah. Apakah termasuk Imam Syafi'i sendiri? Belum tentu. Kalau mengikut Ibnu Amiril Hajj, dia kata Imam Syafi'i pun tak ada kata begitu, tak ada ajar begitu. Jadi Syafi'iyah bermakna pengikut atau orang-orang yang mendakwa, ulama-ulama yang mendakwa sebagai Syafi'i, mengikut Syafi'i dan dia pakai kaedah Syafi'i. Itulah secara umumnya yang dimaksudkan dengan Syafi'iyah. Begitu juga dengan Hanafiyah. Cuma golongan Hanafiyah ni dia ada beza sikit. Dia kata yang perlu menuturkan, menyebutkan lafaz niat itu, yang diniat dalam hati itu, hanya kata mereka untuk orang-orang yang was-was ataupun sukar untuk menghadirkan, mendatangkan niat dalam hati mereka, sukar, kecuali dengan menyebutkannya. Ketika itu baru mustahab. Mustahab ini dianggap elok lah, elok. Adapun golongan Syafi'iyah menganggap menyebutkan lafaz niat itu mustahab untuk semua, tak kira dia was-was ke dia tidak was-was ke, memang mustahab, elok, bagus.
Kita sebutkan itu termasuk dalam bagus. Dia mustahab bawah daripada sunat. Mandub bawah lagi, rendah lagi kedudukannya. Wajib atas lagi, mandub bawah. Ataupun kita kata yang kebanyakan orang kita guna sunat itu bawah. Mustahab ni bawah lagi, bawah lagi. Itu kedudukan mustahab. Ada seorang dua saja di kalangan Syafi'iyah yang mengatakan wajib menuturkan apa yang diniat di dalam hati itu. Kalau kita tak sebut, tak sah sembahyang. Ada antaranya ialah Abu Abdullah Az-Zubairi. Tetapi para ulama Syafi'i sendiri pun membantah dia. Termasuklah Imam Al-Mawardi, Imam Nawawi, Imam Rafi'i dalam syarah Wajiznya. Mereka kata ini silap, dia silap. Sebenarnya dia salah faham. Dia buat kesimpulan daripada kata-kata Syafi'i. Yang ini tidak semesti seseorang itu menyebutkan dengan kuat apabila dia berihram. Kalau dia sudah ada niat, itu sudah sah dah ihram haji atau umrah dia. Tidak syarat. Ia tidak seperti sembahyang. Imam Syafi'i kata walaisa kas-salah. Ia tidak seperti sembahyang allati la tasihhu illa bin nutqi. Itu lafaz Imam Syafi'i yang tidak sah melainkan dengan dituturkan, diucapkan. Dia faham, tuturkan di situ, ucapkan itu, ucap lafaz niat apa yang diniat. Padahal Imam Syafi'i sebenarnya bermaksud kecuali dengan dia dituturkan lafaz takbir Allahu Akbar. Sembahyang tidak sah melainkan kena di samping niat itu kena ada tutur Allahu Akbar. Itu maksudnya. Jadi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri kata begitu. Dengan sebab itulah Ibnu Amiril Hajj dan ramai lagi orang-orang lain kata, dia kata sebenarnya tidak sabit daripada imam mazhab 4 ni, termasuk Imam Syafi'i sendiri, yang jelas menyebutkan, menganjurkan, mengatakan elok ke, sunat ke, apalagi kalau nak kata wajib, tak ada sabit, tak ada terbukti, tak boleh nak buktikan. Adapun yang tadi, ulama-ulama Syafi'i sendiri bantah. Abu Abdullah Az-Zubairi itu dibantah. Mereka kata dia salah faham. Mawardi sendiri kata, itu orang Syafi'i. Imam Nawawi Syafi'i kata itu silap, dia disalah faham. Sebenarnya Imam Syafi'i maksud tuturkan itu tutur takbir itu, Allahu Akbar itu, yang mesti ada niat di dalam hati. Adapun menyebutkan lafaz niat seperti usalli itu bukan. Itu dia salah faham. Jadi atas dasar ramai tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i mengatakan ini kesilapan dia. Dia sampai mengatakan wajib. Tidak sah sembahyang, Imam Syafi'i kata, kecuali dengan menuturkannya. Menuturkannya itu apa? Dia faham menuturkan apa yang diniat itu. Yang ni kata usalli itulah. Tapi dia kata wajib. Tak sah sembahyang. Itu keliru. Sebab apa? Ulama dalam mazhab Syafi'i berkata tak pernah siapa pun mengatakan kalau seseorang itu sudah ada niat, dia tak sebut itu sampai tak sah sembahyang. Tak pernah ada. Itu keliru. Dengan sebab itu kita mengatakan ini yang lebih tepatnya bid'ah. Kalau bagi saya bid'ah. Dan ramai lagi ulama-ulama yang lain, ramai, bukan seorang. Seperti yang saya sebutkan di sini. Sebab apa kita kata bid'ah? Sebab tak pernah Nabi di sembahyang tak tinggal. Tak pernah dinukilkan Nabi ada sebut. Tak pernah. Puasa begitu juga tak pernah. Kalau nak ada pun satu saja ibadat, iaitu dia buat haji, dia ada kata kuat. Itu pun kalau niat dalam hati mesti kena ada. Kalau tidak ada sebut, tapi dalam hati ada, memadai, semua terima begitu. Tapi kalau tuturkan saja, dalam hati tidak ada, semua terima, tak sah. Semua terima, tak sah. Jadi dalam keadaan tidak ada satu pun hadis, yang sahih pun tidak ada, yang dhaif pun tidak ada, seorang pun sahabat tidak ada dinukilkan mereka ada menyebutkan, orang panggil dalam istilahnya at-talaffuz bin niyah, mengucapkan apa yang diniat di dalam hati dalam bentuk lafaz. Ikutlah kita kata uridus salah ataupun usalli dan sebagainya.
usalli fardha, usalli sunnah, tanggap pokok. Kita kata itu semua tu tak pernah ada. Tak pernah ada Nabi SAW dan sahabat, tak pernah ada. Mengikut Ibnu Amiril Hajj dan ramai lagi yang lain, dia kata imam-imam mazhab 40 imam dia betul tu, imam yang betul-betul, tak ada. Jadi bermakna benda ni benda baharu sebenarnya, benda baharu. Tapi seperti kita kata tadilah, memang ada di dalam kitab disebut, kebanyakan ulama Syafi'iyah, Hanafiyah kata mustahab, itu ada, memang ada. Tetapi kalau kita bahas, kalau kita bincangkan, mustahab ni hukum ke apa, termasuk dalam bab hukum ke apa, nak kata sunat ke wajib ke makruh ke, ini semua ni berkait dengan hukum. Nak berkait dengan hukum, dia mesti kena ada dalil. Tak boleh kita kata elok lah, kita kata elok memudahkan dia ingat dalam hati dia. Ya, di satu pihak mungkin ada keadaannya bukan semakin memudahkan, semakin mengelirukan. Boleh jadi semakin mengelirukan, semakin jadi was-was. Sebab itu kalau mengikut perhatian saya lah, berarti tengok yang paling ramai was-was orang mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab payah sangat, susah sangat nak niat. Dan mesti dalam takbir tu antara dengan ra tu mesti masuk niat dalam tu, mesti masuk. Tak boleh dulu sikit pun tak boleh, kemudian sikit pun tak boleh. Sebab apa? Dia pegang dengan kaedah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Itu yang dipegang. Apa niat? Niat ialah mengqasadkan sesuatu. Kita mengajarkan melakukan sesuatu dalam keadaan kita melakukannya. Ketika mula-mula kita nak buat ketika tu susah tu. Dan kalau kita nak tanya, adakah dalam hadis mesti kena menghadirkan niat antara dengan ra? Tak ada. Tak ada. Kalau berdasarkan hadis tak ada. Jadi macam mana kita tentukan begitu sampai ketat sekali tu? Dan bagaimana pula kalau kita nak bincang, kalau kita nak bahaslah niat puasa. Apakah kita niat puasa ketika mula-mula masuk waktu subuh tu? Masuk waktu subuh mesti kita niat masa tu. Berapa lama? Antara apa dengan apa? Kalau sembahyang tu antara dengan ra, takbiratul ihram. Kalau puasa, tidakkah dikatakan puasa itu kena berniat semenjak malam lagi? Macam mana pula boleh berlaku berpercanggahan di antara qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih tadi? Sekarang ni dia tidak puasa lagi, tapi dia sudah niat malam. Sedangkan syarat niat mesti kena melakukan sebahagian daripada ibadat yang kita nak buat tu dahulu di permulaannya. Sedangkan ini niat malam lagi, kita tak puasa lagi, puasa baru bermula bila masuk subuh. Sekarang ini niat sudah ada dahulu. Mereka kata, ini jawapan bagi pihak Syafi'iyah, dia kata sebab ada hadis. Itu sebab ada hadis. Kita angkat tangan lah kalau ada hadis. Sebab Nabi SAW suruh tabyid, suruh tabyidun niyah, yang ni ingat niat tu pada waktu malam, syarat. Dia tidak sebut pula di permulaan perbuatan puasa tu sendiri, tapi ikut mana-mana pun nampak tak kemas tu. Dari segi tarikh ketetapan yang diberikan tak kemas. Dan ini menunjukkan boleh berlaku niat itu sebelum kita melakukannya, terutamanya sedikit sebelum sebelum masuk ke sembahyang tu. Jadi susah ni pasal nak atur lah, nak atur, nak mesti kena ada apa yang dikatakan qasad, ta'arud, ta'yin, nak atur tu. Sengaja aku bersembahyang zuhur 4 rakaat, imam ataupun makmum kerana Allah Ta'ala, tunai ataupun qada, mesti kena ada lagi kan. Nak atur itu susah sebenarnya. Jadi kalau atur begitu bukan niat, itu atur perkataan. Ya, sebenarnya niat ini bila saya katakanlah nak akad ini, ada niat nak akad ya, ada tu. Apakah sengaja saya mengangkat benda ni?
Tak ada, orang tak kata. Boleh terangkat, boleh kita buat ini, kita ada niat. Memang kita ada niat, kita tahu benda ni yang kita nak angkat, bukan ini. Jadi kalau sembahyang, kita sebelum sembahyang kita tahu dah, ni sembahyang zuhur kita nak buat. Sembahyang zuhur ni wajib, fardu ke atas kita. Kita nak sembahyang ni dalam waktu ni, bukan 2 waktu, bukan qada. Cukuplah ada kesedaran itu. Allahu Akbar, nak ingat Allah Maha Besar, Maha Agung lagi, nak atur itu tadi lagi, bukan banyak susah. Jadi yang kita ingat semasa Allahu Akbar tu, apa yang kita kata ialah Allahu Akbar, tetapi yang kita ingat benda lain. Kita tak ingat pun Allah Maha Agung, kita telah tinggalkan segala-galanya, angkat tangan, semua yang lain ketepikan, angkat tangan, kita tinggalkan. Niaga kita besar pun Allah Akbar, lebih besar, agung lagi. Apa kerja kita pun semua kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab Allahu Akbar. Itu yang kita ingat. Tapi kalau kita duduk atur begitu, susah. Itu perbahasannya. Kemudian ini masalah, kalau kata mustahab, kata makruh, kata apa pun, ini berkait dengan hukum. Kalau hukum, dia kena ada hadis sekurang-kurangnya, kalau tidak ada Quran pun. Kalau hadis, dia kena ada hadis tu sekurang-kurangnya bertaraf hasan. Ini usah kena hasan, dhaif pun tidak ada. Hadis yang marfu' pun tidak ada, musnad tidak ada, hadis yang mursal pun tidak ada, tidak ada. Jadi yang senangnya begitu saja. Kita pergi tengok tu luar negara tu, kita tengok senangnya orang sembahyang. Nah, Allahu Akbar. Ni ada di dalam masyarakat kita tu, nak atur tadi tu dah, bukan main lama. Allah lama. Dah sudah bercanggah dari segi tajwid, dari segi apa pun. Iyalah. Jadi Allah, macam-macam kita tengok tu. Kita tengok kelakuan tu yang lucu, melucukan kadang-kadang. Dia tangkap. Begitu. Perkara yang macam ni kita tidak dapat lihat sebenarnya dalam mazhab lain, yang orang yang mengamalkan mazhab lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i banyak berlaku. Setengah-setengah orang tu dia nak ambil air sembahyang, dia tak dapat ambil air sembahyang dengan menggunakan paip ni. Dia mesti kena kolah, sebab dia kena selam kepala dia tu. Sebab mesti kena ada niat ketika masuk muka tu kan. Ni kadang-kadang dia basuh tu niat tu mari ketika dia masuk sini, dah tak jadi dah sini dah. Kesusah tu. Yang sebenarnya dia selam kepala dia, muka dia tu dalam kolah. Itu semua jadi susah. Jadi tangkap begitu, lepas tu macam-macam. Yang peliknya dia jadinya, kalau tu imam tu dah rokok, dia nak bangun dia jadi pula senang nak masuk niat. Ini semua akibat apa? Akibat benda ni lah, talaffuz bin niyat. Nak menghadirkan niat dalam hati itu susah sangat, sehingga jadi was-was, penyakit was-was. Tapi kalau kita ikut cara lain, sebab sebenarnya benda ni tidak ada asas pun, tetapi amalan yang dilakukan oleh orang ramai ini sebenarnya memang banyaklah. Sebab kita tidak berpandukan hadis sangat, kita berpandukan kitab yang orang tulis. Dia kata mustahab, kita tak fikir dah, nak mustahab ni, nak jadi mustahab dia kena hadis macam mana. Sekurang-kurangnya ini masalah hukum, bukan masalah fadail. Nak kata hadis tu dhaif tak apalah, bukan masalah fadail, ini masalah hukum. Jadi kalau masalah hukum, dia kena sekurang-kurangnya hasan. Ini tidak ada, hasan pun tidak ada, dhaif pun tidak ada, sahih pun tidak ada. Menyebabkan apabila kita lari daripada sunnah, inilah akibatnya. Jadi susahlah kita. Jadi susah, macam-macam penyakit timbul. Padahalnya senang saja. Ya Rasulullah SAW buat macam mana? Tak pernah pun diajar begitu. Setiap seseorang nak buat dalam keadaan sedar, kecuali kalau dia menginggar. Kalau dia mabuk, dia tak sedar. Kalau dalam keadaan sedar tu, kita buat apa-apa mesti ada niat dalam ikhtiar kita. Kecuali kalau kita naik pokok, kita jatuh, itu bukan ikhtiar kita, bukan pilihan kita. Kalau yang kita pilih, mesti kita ada niat, ingat. Mesti ada ingat. Ingat itulah niatnya. Nak buat apa?
Tapi kena tahu lah, jangan tak tahu sembahyang zuhur tu fardu ke sunat, tu tak boleh lah. Kena tahu lah yang kita nak sembahyang ni sembahyang jelas dah, sembahyang zuhur. Jadi tak perlu kata ada di dalam hati, itu sudah memadai. Ringkas saja, mudah saja. Dan sebab itulah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri pun mereka bantah hak kata wajib itu, hak kata wajib menyebutkan lafaz niat itu. Tapi dari segi orang yang mengatakan ia mustahab, mereka tidak bantah, mereka terima. Tapi kalau kita tanya, sebab kalau kita belajar hadis ini, dia tidak berpihak pada mana-mana. Mazhab ni ikut dia, bukan hadis nak ikut mazhab. Tak. Jadi kalau kita nak betulkan amalan kita ataupun apa, kita kena merujuk kepada hadis. Kalau merujuk kepada kitab, memang betul ada dalam fiqh Syafi'i, dia kata mustahab. Tetapi kita kena tanya seterusnya, nak jadi mustahab, kita nak kata mustahab ni berdasarkan apa? Biarlah ada hadis. Sebab agama-agama ni, ibadat terutamanya, dia mesti mengikut Quran dan Sunnah. Itu asasnya. Semua terima. Itu semua diterima oleh ulama. Habis itu kita pergi pula perbezaan di antara perkataan amal dan fi'il. Kenapa Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat? Dia tidak kata innamal af'alu binniyat. Padahal kita kata lebih kurang saja. Itu perbuatan, itu pekerjaan, tindakan, lebih kurang saja. Kenapa Rasulullah SAW kata begitu? Ada beberapa jawapannya. Antaranya satu, perkataan amal mengandungi erti perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan secara berkekalan dan berterusan. Itu maksud amal ni. Sembahyang, kita buat sekali saja kan sembahyang? Tak, berkekalan, berpanjangan sampai mati. Jadi sembahyang itu adalah amal. Yang berkait dengan ibadat lah. Berbeza dengan perkataan fi'il kerana ia tidak menunjukkan makna berkekalan dan berterusan. Untuk mengisyaratkan kepada amalan ibadat qurbah dan mubah yang dilakukan, yang haruslah yang dilakukan seseorang secara berterusan dan berkekalan, dan agama juga menuntut ia dilakukan secara bersurusan dan berkekalan. Nabi SAW menggunakan perkataan al-a'mal, bukan al-af'al. Nabi SAW guna perkataan al-amal itu nak isyarat kepada situlah. Aqimus salah wa atuz zakah misalnya. Yang Tuhan perintah tu sekali, tidak, dia banyak kali, berkekalan, berterusan. Zakat pun begitu juga. Kerana itu jugalah Allah berfirman, wa'malu salihah. Dia tak kata waf'alu salihah, tak pernah kata wa'malu salihah. Buatlah amal, buatlah kerja yang baik. Wa'malu, dia tidak kata waf'alu. Dari segi bahasanya kan nak kira sepintas lalu tu sama. Wa'amilus salihat, innal ladzina amanu wa'amilus salihat. Dia tidak kata wa fa'alus salihat. Mana ada? Tak ada satu pun ayat yang sebut begitu. Kenapa? Sesuailah dengan yang Nabi kata dalam hadis ni, innamal a'mal, amalan dia, bukan af'al. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun guna a'mal. Perkataan itulah pecahan-pecahan dia samalah. Seperti kita kata amal, beramal, mengamalkan, sama. Perkataan asal dia tu amal yang digunakan, bukan fi'il. Walaupun sepintas lalu nampak sama. Justru amal soleh itu dituntut dilakukan secara berkekalan dan berterusan. Itu sifat amal soleh. Yang kedua, amal dikatakan kepada perbuatan orang mukallaf. Ini orang yang sudah baligh, sudah cukup umur, dan cerdik, berakal. Bukan orang gila, bukan binatang. Amal digunakan untuk mukallaf, untuk manusia atau jin
yang sudah baligh dan berakal. Cuba kita perhati, fi'il digunakan umum untuk semua orang. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sabdanya ini kepada golongan mukallaf, beliau menggunakan perkataan al-a'mal, innamal a'mal, sebab ini perbuatan mukallaf. Yang di bawah umur, yang tak mumayyiz, tak baligh, itu tak kira. Tuhan tak kira. Yang dapat pahala, dapat apa ni, amal orang mukallaf. Kalau anak bersembahyang kerana ayah dia suruh, ayah dia dapat, anak tu tak ada apa. Kalau dia melakukan kesalahan pun, dia tidak berdosa, sebab dia bukan mukallaf. Perbuatan dia tu lebih kurang binatang ya. Sama dengan orang gila juga, dia bukan tahu, dia bukan faham pun apa yang dia buat. Dengan sebab itu, perkataan amal ini digunakan untuk manusia yang mukallaf. Yang ketiga, perkataan amal digunakan khusus untuk orang-orang yang berakal. Perkataan fi'il tidak begitu. Ia digunakan untuk yang berakal dan juga yang tidak berakal. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Arab tidak berkata amilal bahaim. Dia tak kata begitu. Mereka sebaliknya berkata fa'alal bahaim. Dia guna fa'ala, bukan amilah. Sebab apa? Ini binatang ini tidak berakal. Menunjukkan perkataan amal digunakan untuk yang berakal. Dan kalau orang gila lah, kita kata dia bunuh orang, dia tidak ada niat. Sebab itu tidak dikira, sebab tidak ada niat. Niat ini ada, ini perbuatan, pekerjaan orang yang waras, orang yang berakal, orang yang sudah cerdik. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan innamal a'mal binniyat. Yang dikira salah, yang dikira mendatangkan pahala, ialah yang dilakukan oleh orang yang mukallaf. Apa jua amalan, sama ada berupa ibadat khusus atau ibadat umum, yang juga merupakan qurbah, yakni apa-apa yang dilakukan seseorang dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, sah atau tidaknya dikira berdasarkan niat pelakunya. Sama ada ibadat khusus ataupun qurbah yang asalnya bukan merupakan ibadat, tetapi kita niat mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Itu mesti kena ada niat, ditentukan oleh niat pelakunya. Apakah tujuan dan matlamatnya melakukan sesuatu amalan atau pekerjaan? Sekiranya sesuatu amalan itu dimulakan dengan niat yang baik dan ikhlas, maka amalan tersebut akan dikira sebagai amalan yang sah dan mendatangkan pahala. Dia kena ada niat yang ikhlas. Seperti yang dikatakan tadi, mengikut syarak itu. Niat mengikut syarak itu kerana Allah, dia kena ada itu, baru jadi sah, baru mendatangkan pahala. Kalau tidak, perbuatan sajalah yang ada, pahala tak ada, sah pun tidak. Inilah yang menentukan sah atau tidak sesuatu amalan itu. Ini dijelaskan lagi oleh bahagian kedua hadis di atas, iaitu wa innama likulli imri'in ma nawah. Setiap orang itu akan mendapat apa yang diniatnya. Jika si pelaku meniatkan sesuatu tujuan melalui amalannya, maka apa yang akan atau mungkin diperolehinya adalah tujuan yang diniatnya tadi. Kalau dapat pun, kalau tak dapat pun boleh jadi juga. Kalau niat seseorang tu dalam hadis ni berkaitnya, dia nak berhijrah tu kerana perempuan, mungkin dia dapat, mungkin tidak. Tapi kalau dapat pun itu ialah yang dia dapat. Manawa, apa yang diniatnya. Nak kata dia ni jadi dapat pahala muhajirin, tak ada, tak dapat itu. Dapat pahala muhajirin walaupun dia niat macam lain, itu tak dapat. Begitu juga dengan jihad, dengan apa pun dia kena niat tu betul. Kalau niat itu nak dapat benda lain, dia mungkin dapat benda tu, mungkin tidak. Kalau dapat pun itu saja. Nak dapat title muhajir, mujahid,
Tak ada. Nak dapat pahala sebagai mujahid? Tak ada. Baru ada kalau dia ikhlas. Itulah yang dikatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapat apa yang diniatnya. Kalau dapat. Kalau dapat pun, kalau tak dapat pun saja-sajalah. Sia-sia saja. Sesuatu amalan baik yang dilakukan oleh dua individu yang berbeza mungkin kelihatan sama saja, tetapi natijah dan pahalanya mungkin sekali tidak sama. Contohnya, jika seseorang pergi ke masjid hanya dengan niat untuk menunaikan sembahyang berjemaah semata-mata, dia akan mendapat pahala sembahyang berjemaah di masjid sahaja, sebagaimana yang dijanjikan di dalam hadis-hadis. Tetapi kalau dia ada niat banyak lagi, niat banyak, perbuatan pergi ke masjid tu nampak sama. Tapi kalau dia pasang niat tu banyak, di samping pergi ke masjid, dia nak sembahyang tahiyatul masjid. Di samping pergi ke masjid, dia tahu di masjid tu ada mengajar, aku nak dengar mengajar pula. Di masjid. Di samping pergi masjid, aku nak bersua muka dengan masyarakat, dengan saudara-saudara seagama. Mungkin aku dapat tanya apa-apa keperluan dia, aku dapat memenuhi hajat dia, aku akan buat. Niat dia. Tengok, banyak. Banyak tu. Ini yang dikatakan, menghadiri majlis ilmu, diadakan masjid, bersembahyang sunat, tahiyatul masjid dan lain-lain, mendapat ganjaran tambahan yang lain pula. Zahirnya nampak sama dengan yang pertama tadi, tapi yang pertama dapat satu. Di sinilah perlu kita kepada ilmu, sebab ilmu dapat menambahkan pahala kepada kita. Secara zahir kita nampak sama dengan yang pertama tadi dari segi pergi ke masjid, tapi yang pertama dapat pahala untuk sembahyang berjemaah saja, sebab dia niat nak sembahyang berjemaah saja. Tapi yang kedua, niat macam-macam, dia dapat pahala sesuai dengan apa yang diniatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapat apa yang diniatnya. Kalau niat dia banyak, dia dapat banyak. Kalau niat dia sedikit, dia dapat sedikit. Kenapa Tuhan tak bagi banyak juga kepada dia? Apa-apa dalam Islam ni dia kena ada kesedaran dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan. Jadi kerana tidak tahu, rugilah dia. Kalau tidak, dia boleh. Macam tadi, niat nak iktikaf. Mungkin orang pergi dia sembahyang jemaah saja, dia tak terfikir pun dia nak iktikaf. Sedangkan iktikaf tu dapat pahala yang lain pula. Tahiyatul masjid, pahala yang lain pula. Jadi daripada awal lagi bila kita pergi tu, kita niat macam-macam, kita akan dapat banyak. Sebab Nabi SAW kata, setiap orang itu mendapat apa yang diniatnya. Dia niat satu dapat satu, niat dua dapat dua, niat 10 dapat 10. Lepas tu benda yang dia niat itu kalau baik, manfaatnya melarat dan melampau kepada orang-orang lain, itu lagi banyak pahalanya. Kalau kita kata dia sekadar beriktikaf, itu manfaatnya kepada dirinya sendiri. Tapi kalau niat nak pergi belajar, nak mengajar, manfaat mengajar tu kepada berapa ramai orang, selain daripada pergi bersembahyang, semuanya dapat. Itulah maksud wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu contoh saja, contoh banyak tu. Kemudian kalau niat, katakanlah kita niat nak jadi ulama, katakanlah, supaya ni pengarang ni sama dengan pengarang Syekh Waliuddin Muhammad bin Abdullah Khatib Tabrizi ni, aku nak jadi alim macam tu, atau lebih lagi, boleh. Tak apa niat, tapi kena buat lah, jangan niat saja. Jadi angan-angan pula, khayalan pula, dan kita bersungguh-sungguh buat. Kalau dia mengarang berapa buah kita mati, niat kita nak jadi seperti dia, kita mati, kita tak sempat mengarang kitab pun, tapi dalam usaha ke arah tu, Allah SWT bagi kepada kita seperti yang kita niatkan itu, walaupun tak buat lagi. Kalau kita sempat buat, mungkin tak boleh macam kitab dia ni, tak sehebat ni, jadi kurang. Tetapi kehendak kita nak kalau boleh macam ni,
kita akan dapat macam tu. Walaupun mungkin kalau kita hidup terus, kita tak dapat macam tu. Tapi kerana niat kita dan usaha kita yang gigih betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki itu, Allah SWT akan bagi apa yang kita niat itu. Termasuk juga wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang dia niat. Tapi jangan jadi angan-angan lah, khayalan kosong, tak boleh lah. Betul-betul buat. Kalau buat lepas tu tak sampai kepada maksud, tak apa, kita sudah dapat dah. Sebab itu orang mukmin, dia tidak ada yang merungsingkan, tidak ada yang merisaukan. Dengan adanya niat-niat macam tu, dia akan dapat banyak. Dan Allah SWT boleh ganda-gandakan pahalanya. Walaupun umur dia tu pendek, tetapi pahala tu kalau berganda-ganda, sama dengan umur panjang juga. Kalau umur panjang pun pahala hanya dapat satu. Setiap perbuatan, setiap amalan itu hanya satu-satu. Tapi yang seorang ni, walaupun mati awal, walaupun umur muda mati, tetapi pahala dia tu berganda-ganda. Apalagi kalau berkait dengan orang lain, orang ikut dia, akan terus sampai pahala kepadanya. Sebab dia menjadi penyebab kepada orang lain. Itu, ini semua ni dia ada kaitan dengan niat. Kalau tidak ada niat begitu, tak ada lah. Tak ada. Walaupun kita kata agak jauh kita nak dapat benda macam ni, tapi Allah SWT boleh bagi. Berapa ramai orang yang kita kata dungu lah, bodoh, payah nak faham, tapi kalau Allah SWT nak buka, boleh buka. Kita jangan putus asa dengan Allah. Kita nak jadi seperti Imam Bukhari, walaupun sampai hari ini tak ada lagi yang macam tu boleh menandingi dia, tapi tidak salah. Sebab Allah, walaupun kita kata kita ni jauh, kita ni tidaklah ingatan kuat seperti dia, banyak perkara lah lagi kekurangan kita, tapi kita ingat, kita percaya Allah SWT boleh bagi. Kalau dia nak bagi, lebih lagi pun boleh bagi. Tapi kita nak sekadar dia, setakat dia pun lebih dah. Kalau kita tak dapat dalam usaha tu, Allah SWT akan bagi. Itu kelebihan niat. Itu kelebihan niat. Jangan abaikan niat. Dan sebenarnya kalau ada niat ni, dia akan, inilah pendorong besar. Pendorong besar untuk seseorang itu nak bersungguh-sungguh mendapatkan sesuatu. Walau bagaimanapun amalan-amalan yang dikira berdasarkan niat tersebut hanyalah amalan-amalan ketaatan dan kebajikan sahaja yang dikira tu. Amalan kebajikan sahaja. Sesuatu ibadat yang tidak disertakan dengan apa-apa niat tidak dikira dan tidak sah. Ini yang berkait dengan ibadat sahaja. Sesuatu amalan maksiat yang dilakukan dengan niat untuk membuat sesuatu kebajikan, contohnya melacur untuk membantu anak-anak yatim, pasti tidak akan diterima sebagai suatu amalan kebajikan, malah ia tetap dikira berdosa. Tak boleh. Dia benda yang kita nak buat, nak niat tu kerana Allah tu, kena benda tu halal, benda tu tidak salah, harus kurang-kurangnya baru kita dapat. Kalau ibadat tu mestilah kena ada niat. Jadi gitu baru ada sah dan ada pahala. Kalau amalan itu sendiri adalah maksiat, tak dapat. Begitu juga sebaliknya, jika sesuatu amalan ibadat atau kebajikan dilakukan dengan niat yang terpesong, umpamanya untuk menunjuk-nunjuk, maka ia tidak akan menghasilkan sebarang pahala, malah lebih malang lagi amalan seperti itu mendatangkan dosa pula. Dengan sebab itu kena betulkan niat. Patutlah pengarang ni, hadis yang mula-mula, bukan yang mula-mula, sebenarnya masuk dalam mukaddimah dia. Dia mulakan dengan hadis ni supaya kita membetulkan niat. Ini kita belajar hadis, belajar Quran, belajar wahyu, tentang wahyu. Ini ibadat, masuk dalam ibadat, walaupun tidak ibadat khusus seperti sembahyang tu, tapi termasuk dalam ibadat umum. Jadi kalau kita ada niat yang baik, kita dapat pahala banyak. Berbeza dengan amalan-amalan atau perkara-perkara mubahat, perkara yang harus seperti makan, minum dan sebagainya, yang tetap akan menjadi walaupun tanpa ada sebarang niat. Kalau tak ada niat kerana Allah pun kenyang juga makan nasi tu.
kenyang juga. Tetapi dapat pahala ke tidak? Dia bukan berkait dengan sah ke tidak sah. Jadi sah ke makan nasi kalau tak ada niat, tak timbul soal tu. Yang nak tanya sah ke tidak sah ni kalau benda tu ibadat. Ini perkara mubahat, perkara yang harus saja. Jadi kalau kita tak niat pun jadi kenyang juga. Kalau minum air tu puas juga, tak ada niat kerana Allah pun. Tapi kalau ada niat kerana Allah, bila kata kerana Allah ni yang sesuai dengan keredaannya lah, yang sesuai dengan apa yang dia suka. Yang dia suka, apabila kita dapat kekuatan, dapat tenaga, kita taat kepadanya. Itu yang dia suka. Kalau ada niat tu, itulah yang kita kata tadi, maksudnya untuk menegakkan agama, tuntutannya. Kalau ada kesedaran, ingatan seperti itu, maka dapat pahala juga. Yang biasa-biasa kita tidur pun, dengan maksud supaya lepas ini kita nak belajar, nak belajar bersungguh-sungguh dengan niat yang baik, itu dapat pahala. Kita tidur, kita driver taksi ataupun bas supaya selamat. Bila kita tidur, kita tak mengantuk, kita bawa orang ramai di belakang, selamat, niat kita baik. Jadi kita buat ni kerana itu, dapat pahala. Kalau tidak ada niat itu, tidur saja, dapat tidur sajalah. Kalau tidak, dapat pahala. Itu dia kena ada niat. Jadi niat ini bukan dalam perkara ibadat saja, perkara yang harus. Macam tu pun kalau ada niat, dapat pahala. Kalau tak ada niat, bukan timbul masalah sah atau tidak sah, tapi tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Yang kita ni nak pahala lah. Pahala tu apa? Kalau untuk akhirat ni, duit lah. Untuk akhirat. Kalau dalam dunia ni, kalau ada duit semua boleh buat kan, boleh buat itu, boleh buat ini. Di akhirat, pahala itu yang berguna kepada kita. Pahala tu macam duit kalau dalam dunia ni. Tapi ialah seperti duit, bukan boleh menyelesaikan semua masalah. Begitu juga dengan pahala. Kalau kita ada pahala banyak, memang boleh selesai. Tapi kalau ada pahala sikit, tak selesai juga. Tak selesai juga. Jadi dengan sebab itu kita nak sebanyak mungkin pahala. Bahkan pahala tu yang macam mana? Yang kalau kita mati pun dia tu dapat pahala. Kita nak yang macam itulah. Inilah yang Nabi SAW ajar tu. 3 perkara yang tidak putus walaupun manusia tu mati. Sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah. Ini 3 ni tak putus walaupun kita mati. Jadi ada anak kita mendoakan. Maksud mendoakan kita tidak mestilah dia berdoa sentiasa. Dia baiklah, dia jadi orang baik, orang yang taat kepada Allah. Maka ada kaitan dengan kita, termasuk dalam usaha kita tu. Susah payah juga kita nak kahwin tu pun. Kalau fikir yang kena mas kahwin banyak lah, terasa juga kan. Itu usaha kita tu. Nak dapat anak, nak dapat zuriat. Jadi susah usaha kita. Tapi usaha tu terhad setakat itu lah. Tapi dari segi hasilnya terus menerus sampai kepada kita. Sama juga dengan ilmu. Dengan sebab itulah ulama-ulama daripada dahulu sampai sekarang ni, mereka mengajar, mereka menulis. Supaya apa? Supaya orang pakai apa yang diajarnya, apa yang ditulis. Sebab bila orang pakai, walaupun dia sudah berhenti bersembahyang, tapi orang lain yang bersembahyang tu dapat pahala kepada dia. Orang yang buat ajaran agama dengan betul, dengan tepat itu, dapat pahala. Dia dapat juga. Macam dia hidup 1000 tahun lebih, sampai kiamat mungkin. Kalau yang anak murid dia tu pula ada muridnya berterusan. Ini ajar sekurang-kurangnya kepada, kalau dia tidak alim pun dia ajar kepada anak isterinya. Dia ajar ilmu siapa? Ilmu yang asal tadi. Dia akan dapat, tidak putus. Begitu juga dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang boleh diambil manfaatnya berpanjangan. Misalnya dia wakaf. Wakaf, kita kata wakaf. Sedekah jariyah tu wakaf lah. Dia ambil sebahagian, beberapa bahagian untuk buat masjid. Selagi masjid tu ada, dia sampai pahala kepada dia. Lagi orang duk guna masjid tu, dapat kepada dia. Walaupun dia sudah mati, dia tak buat apa. Itu yang
sampai kepada dia, amalan-amalannya. Bahagian kedua hadis niat, iaitu wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapat apa yang diniatnya, seimbas lalu tidak lebih daripada pengulangan semula bahagian pertama hadis. Apakah ada sebenarnya perbezaan di antara bahagian pertama dan bahagian kedua? Berikut dikemukakan beberapa pandangan ulama hadis tentang perhubungan di antara dua bahagian hadis tersebut. Ini panjang ni pula ni. Sejauh mana kita nak baca ni? Ini semua ni sampai 14 pendapat dapat dibagikan. Apa bezanya? Innamal a'malu binniyat, itu bahagian pertama. Kita bagi hadis ini kepada 4 bahagian. Innamal a'malu binniyat, 1. Wa innama likulli imri'in ma nawa, 2. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, 3. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang keempat, ada 4 bahagian. Kita boleh potong hadis itu kepada 4 dan perlu analisa setiap satunya. Apa kaitan yang pertama dengan yang kedua? Sebab ini Nabi SAW bercakap, bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Apa yang dia cakap tu mesti kena kaji sedalam-dalamnya dan pilih mana yang paling sesuai. Mana yang paling sesuai. Atau mungkin beberapa daripadanya sesuai, boleh digabungkan, boleh dikatakan itu sebenarnya maksud Nabi SAW. Jadi kita perlu tengoklah. Misalnya di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, Imam Qurtubi berpendapat bahagian kedua tidak lebih daripada penguat atau disebut sebagai takkid kepada bahagian pertama hadis. Oleh kerana niat adalah sesuatu yang sangat penting dan ia merupakan penentu kepada sah atau tidaknya sesuatu amalan manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda innamal a'malu binniyat semata-mata. Malah untuk menguatkannya, baginda menegaskan pula dengan bahagian kedua hadis dalam susunan ayat dan gaya bahasa yang lain, iaitu wa innama likulli imri'in ma nawa. Sedangkan kedua-duanya menyatakan perkara yang sama. Kalau mafhum bahagian pertama hadis ialah amalan seseorang baru diterima Allah apabila niat pelakunya betul, tetapi amalannya tidak akan diterima kalau niatnya tidak betul. Maka mafhum bahagian kedua hadis pula ialah kalau niat seseorang betul, ia akan menjadi penyebab kepada balasan baik yang akan diterimanya untuk amalannya itu. Sebaliknya, kalau niat seseorang tidak betul, ia akan menjadi penyebab kepada balasan buruk yang akan diterimanya kerana amalannya itu. Jadi dua bahagian hadis itu bunyinya sahaja lain, padahal kedua-duanya menyatakan perkara yang sama. Yang ni kalau dalam istilah ulama yang lebih khusus, dia kata ini jumlah yang kedua itu dikemukakan oleh Rasulullah SAW sebagai takkid, bukan taksis. Sebagai takkid, penguat kepada bahagian yang pertama, nak cerita perkara yang sama. Amalan baru dikira bila ada niat, dan seseorang bila ada niat dikira apa? Untuk diberi pahala. Seseorang akan mendapat apa yang diniatnya. Apa yang dia dapat, apa yang diniatnya, hasilnya iaitu pahala lah, sama. Lebih kurang begitu maksudnya. Dalam istilah dia dipanggil takkid, bukan taksis. Kalau taksis menceritakan benda lain, benda yang berasingan. Itu antara takkid dan taksis. Yang kedua, ada juga ulama berpendapat bahagian kedua hadis bukan penguat kepada bahagian pertamanya.
Bahkan bahagian kedua itu merupakan bahagian yang berasingan. Dengan kata lain, ia merupakan taksis, bukan takkid. Ini yang kedua. Taksis, bukan takkid. Bagi mereka, bahagian pertama hadis berbicara tentang pergantungan amalan seseorang kepada niat dalam menentukan sah atau tidak, dan berpahala atau tidaknya amalan yang dilakukannya. Bahagian kedua pula menyatakan keadaan pelaku, dia akan mendapat balasan sesuai dengan niat yang dipasangnya. Itu beza tu. Mungkin kadang-kadang payah juga nak cerita tu. Dia kalau dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, banyak lagi contohnya. Mungkin yang lebih mudah lagi untuk kita faham antara takkid dengan taksis ini. Dan benda-benda ni banyak digunakan oleh ulama. Orang ramai kadang-kadang dia tak tahu nak beza. Ini taksis kau takkid, susah, keliru. Jadi keliru banyak. Misalnya dalam hadis, satu hadis, ada sahabat tanya, bagaimana dengan air laut yang kita guna tu buat ambil air sembahyang apa pun, sah ke tidak? Boleh ke? Nabi SAW jawab, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Di situ pun ada khilaf juga antara takkid dan taksis. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, dia kata ini takkid, bukan taksis. Jadi kepada yang belajar usul apa, disebut itu sudah cukup, dia sudah faham dah apa itu taksis, apa itu takkid. Tetapi kepada kita yang baru belajar, mungkin kita apa itu taksis, apa itu takkid pula. Tetapi jumhur ulama pakai di situ al-hillu maitatuhu itu sebagai taksis, bukan takkid. Bukan takkid. Apa maknanya? Kalau kita kata takkid, yakni jumlah ayat yang kedua itu dia menguatkan ayat yang pertama saja. Dia ada kena-mengena yang sama juga, tapi dia sebagai penguat saja, bukan cerita tentang benda lain. Jadi at-tahuru ma'uhu, satunya airnya tu suci, air laut itu. Al-hillu maitatuhu, mungkin kita kata yang bangkai banyak mati dalam laut itu, macam-macam ikan, macam-macam mati dalam laut, mungkin menyebabkan air itu tidak suci. Tidak. Nabi SAW mengatakan bangkai itu suci. Al-hillu maitatuhu, yakni suci bangkai itu. Dengan sebab dia mati dalam laut tu, air laut tak ada jadi kotor. Jadi sama juga dengan at-tahuru ma'uhu. Sesoalannya yang kedua tu menceritakan sebab kenapa air itu tetap suci, tidak najis. Sebabnya bangkai dia tu suci. Sebab suci itulah kita tak perlu sembelih. Kalau kita nak makan begitu saja pun boleh, sebab suci. Dia tidak jadi bangkai, bangkainya itu suci. Jadi air itu tidak jadi najis, air itu suci. Maknanya ayat yang kedua tu ada kaitan untuk menjelaskan yang pertama saja. Dia bukan suku, bukan berasingan. Tapi kalau jumhur ulama yang mengatakan ini taksis, yang kedua itu taksis, bukan takkid, mereka mengatakan yang pertama nak cerita tentang air laut itu suci seperti air sungai. Yang kedua tu nak ceritanya bangkai di dalam laut itu halal dimakan. Dua perkara yang berasingan. Tetapi yang sahabat itu tanya, air itu untuk nak buat air sembahyang, kenapa Nabi SAW cerita tentang bangkai pula? Bangkai dia tu halal dimakan. Sebab orang tu duduk dalam laut, sebagaimana dia mungkin kehabisan air, dia akan guna air laut untuk buat ambil air sembahyang atau mandi wajib. Takkan dia tak makan? Kemudian kalau dia nak makan, dalam laut tu yang adanya ikan lah, ikan, sotong, apa semua tu yang dia tangkap. Jadi hukumnya dia cerita juga sebagai bonus lah, lebih, bagi lebih. Padahal itu tidak ditanya. Ini taksis, dikatakan cerita benda lain, cerita tentang bangkai itu, walaupun namanya bangkai tetapi tidak najis. Walaupun namanya bangkai, dia mati dengan sendiri, kita tidak sembelih bangkai, tetapi al-hillu maitatu, bangkai itu halal dimakan. Kemudian dia pergi jauh lagi perbahasan tu, kenapa dia pendapat gini. Itu perbincangan lain kali lah, insya-Allah. Lain kali. Jadi sekadar itu cukup
dulu. Yang kita nak jelaskan di sini, kadang-kadang dalam hadis, dalam ayat Quran ni, dia ada sebagai takkid, dia ada sebagai taksis. Jadi ada ulama yang mengatakan ayat yang keluar di dalam hadis ini sebagai taksis. Ini cerita lain. Ada yang mengatakan ia sebagai takkid sahaja kepada yang pertama. Seperti Qurtubi, dia kata itu sebagai takkid saja. Yang ketiga, Imam Nawawi berpendapat bahagian pertama hadis menyentuh soal perhubungan di antara niat dan amalan seseorang. Memang ada kaitan di antara amalan dan niat seseorang. Baik buruknya sesuatu amalan manusia itu bergantung pada niatnya. Bahagian kedua hadis pula menunjukkan penentuan apa yang diniat, yakni al-manwi, sebagai syarat untuk sahnya sesuatu amalan. Sebagai contohnya, orang yang perlu mengqadha sembahyang zuhur dan asarnya, jika dia berniat mengerjakan sembahyang semata-mata untuk zuhurnya, sembahyangnya itu tidak sah. Demikian juga dengan sembahyang asarnya, ia tidak tertunai dengan semata-mata mengerjakan sembahyang sebanyak 4 rakaat. Untuk sah sembahyang zuhurnya, dia perlu menentukan sembahyang yang hendak dikerjakannya itu, iaitu sembahyang zuhur, bukan asar. Dan untuk sah sembahyang asarnya, dia perlu menentukan sembahyang sebanyak 4 rakaat yang hendak dikerjakannya itu ialah sembahyang asar, bukan zuhur atau isya. Bahagian kedua hadis seolah-olahnya menjelaskan bahawa amalan seseorang tidak akan dikira tanpa ada penentuan tentangnya. Jadi kita kena tentukan, itu mengikut Imam Nawawi. Hadis yang pertama menjelaskan nak dapat pahala, nak sah sesuatu amalan itu kena ada niat nak buat apa. Kena ada niat itu. Jadi kalau tak ada niat, semata-mata buat 4 rakaat, niat zuhur pun tak ada, niat asar pun tak ada, tak jadi. Dia kena innama likulli imri'in ma nawa, seseorang mendapat apa yang diniatnya. Jadi kalau dia niat zuhur, kalau dia tak niat apa-apa, tak masuk dalam tu, tak boleh. Itu mengikut Imam Nawawi. Amalan hanya dikira dengan niat, dan niat pula, niat itulah yang dikiranya. Yang seseorang itu niatkan. Kalau dia tidak ada niat sembahyang zuhur, tak jadi zuhur, walaupun buat 4 rakaat. Dia kena tentukan, dia hanya mendapat apa yang dia niat, yang ni sah amalan dia tu bila ada niat. Yang keempat, Ibnu As-Sam'ani berpendapat bahagian pertama hadis menyentuh soal perhubungan di antara niat dan amalan seseorang. Sama juga dengan Imam Nawawi itu. Memang ada kaitan di antara amalan dan niat seseorang seperti kata Nawawi itu. Tetapi bahagian keduanya menyentuh tentang mubahat, yakni amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang diharuskan, yang tidak termasuk dalam bab ibadat, seperti makan, minum, tidur dan sebagainya. Amalan-amalan ini tidak mendatangkan pahala tanpa niat. Untuk mendapat pahala, seseorang perlu berniat baik apabila hendak melakukannya, berniat baik apabila hendak melakukannya. Misalnya berniat untuk mendapatkan tenaga ketika hendak makan. Apabila bertenaga, dia hendak melakukan ketaatan kepada Allah. Tanpa ada niat seperti itu, semata-mata melakukan perbuatan-perbuatan yang diharuskan, tidak mendatangkan apa-apa pahala kepada pelakunya. Jadi sesuatu amalan ibadat kena ada niat. Tapi ada lagi amalan yang bukan ibadat, dia boleh dapat pahala juga kalau dia niat. Itu kata dia. Kalau ibadat memanglah kena ada niat. Sama seperti Imam Nawawi, kena tahu memang ada niat. Tapi bagaimana dengan amalan biasa, makan, minum dan sebagainya? Adakah seseorang tu akan mendapat niat dengan mengerjakannya? Dia kata dapat juga kalau ada niat. Kalau tak ada niat, tak dapat. Kalau tak ada niat, tak dapat. Ini berkait dengan amalan yang biasa. Ibnu Daqiq al-Aid berpendapat seperti Nawawi dan Ibnu Sam'ani juga berhubung dengan bahagian pertama hadis. Tetapi bahagian kedua hadis baginya menunjukkan ganjaran dan pahala baru diperolehi seseorang apabila dia berniat hendak melakukannya, di samping menjaga juga syarat-syaratnya. Situ pula dia perginya.
Kalau syarat-syaratnya sahaja dijaga, niat tidak ada, tetap juga tidak akan mendatangkan pahala. Jadi kena jaga itu semua. Pahala baru diperolehi seseorang apabila dia mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan niat. Pahala juga baru akan diperolehi seseorang apabila dia berniat dengan bersungguh-sungguh hendak mengerjakan sesuatu pekerjaan. Tetapi kerana keuzuran yang diterima syarat, dia tidak dapat melakukannya. Katakanlah dia ada niat itu, tapi dia tidak dapat buat kerana dia uzur, dia demam ke, dia sakit ke, dia tidak dapat buat sembahyang malam, dia tidak dapat bangun sembahyang malam. Dia akan dapat juga pahala sembahyang malam itu, walaupun dia tidak buat, kalau dia ada niat. Ini dia kaitan bahagian yang kedua tu, dia berkait dengan benda macam ni. Kalau tak jadi pun dengan sebab ada niat, dikira dapat juga pahala. Tapi kalau tak ada niat, tak dapat pahala. Jadi nampaknya panjang kita tu, panjang lagi ni. Tak sempat menghabiskan juga hari ni perbincangan tentang perhubungan ataupun perkaitan bahagian yang pertama dengan bahagian yang kedua hadis ni. Nampaknya tak sempat kita habiskan. Hanya sekadar itulah dulu untuk petang ni, dan kita akan sambung lagi semula insya-Allah. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada soalan, tapi tadi pun soalan banyak dah yang tadi ni pun. Tapi ada kau tuan dia tu ada di sini. Kalau tak ada, sia-sia sajalah jawab. Atau bagaimana ni, kita nak buat macam mana ni? Pasal banyaklah soalan tadi pun banyak. Macam mana ya? Ini yang mana satu? Inilah yang dikemukakan di sini. Cuma. Masalah hadis larangan berjual beli di masjid tu kan. Ya. Dan juga larangan niat dan pasal barang hilang. Bukan hadis tu adakah dia larangan tu haram? Ya, ada khilaf ulama tentangnya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan yang haram tu kalau dijadikan tempat kebiasaan, tempat khusus, tetap di situ. Dan benda tu tidak diperlukan dalam masjid. Kalau tidak, tak mengapa. Misalnya kita nak mengajar risalah ini. Ini kan kena beli photostat ni. Tapi ini perlu. Bukan setiap masa ada dibuka ni. Yang macam ni tak apa. Tapi kalau kita nak buka kedai nasi lemak misalnya, satu gerai, itu tak boleh. Yang macam tu, yang tetap macam tu, yang menyebabkan jadi bising, jadi sibuk, jadi kotor masjid, itu tak boleh. Bagi orang yang mengatakan tak boleh secara mutlak, tak kira lah macam mana-mana, tak boleh lah semua. Tapi susah juga. Macam tadi misalnya kita nak belajar kitab ini, kita tak boleh kena beli di luar. Dalam masjid tak boleh. Susah juga. Yang baiknya kita kata yang pilih yang sederhana, iaitu yang mengatakan boleh apa-apa yang diperlukan dan bukan sebagai suatu ketetapan dalam masjid. Jadi maksud Nabi itu ialah supaya jaga masjid daripada menjadi tempat yang lain. Jadi sehingga hilang dah sifat-sifat asal masjid itu, ciri-ciri masjid itu maksudnya. Nak kata dia haram secara mutlak, ramai juga ulama mengatakan boleh, tapi macam itulah syaratnya. Barang yang hilang tu pun sama juga. Yang tak bolehnya ialah bising, buat bising.
buat bising untuk pasal. Tapi kalau ada waktu-waktunya imam ataupun Bilal mengisytiharkan, itu tak mengapa. Misalnya ketika orang tidak semayang, selesai semayang, sebab orang yang hilang barang di sini, dia akan pergi cari di situ, dia tak akan pergi cari di lain. Jadi yang sebenarnya itu tak mengapa. Yang tak boleh tu buat bising. Bising, duk tanya situ, tanya sini. Tidak ada peraturan. Kalau dengan peraturan, ada masa-masa dia sehingga tidak mengganggu orang ada dalam masjid, tak mengapa sekadar itu. Wallahu a'lam. Ini apakah hukum memberi daging kurban kepada orang bukan Islam? Pendapat Imam Nawawi sendiri dalam kitab Majmu' lebih cenderung kepada harus, minta pencerahan lah. Betul ke begini? Ada ni dalam Majmu' ni, masalah faham ke apa ke? Sebab saya pun tak ingat juga kan. Kalau betul macam tu, mungkin lah ni masalah fiqh, boleh jadi ada khilaf. Tetapi pendapat yang kebanyakan yang maklum, tak boleh. Sebab ini berkait dengan kurban, dia khusus dengan Islam sahaja. Tetapi kalau zakat itu ada khilaf. Itu pun nak bagi kepada orang kafir, yang zimmi, ada khilaf. Tapi yang ini kalau ada, ialah kita terima lah sebagai suatu khilaf. Tapi takut tak betul lah, dia maksud dia macam lain sebenarnya. Macam tadi Imam Syafi'i kata, sebut takbir, bukan sebut lafaz niat itu, apa yang diniat dalam hati, takut begitu. Sebab umumnya difahami sebagai tidak boleh, ia khusus ni ibadat ni berkait dengan Islam sahaja. Wallahu a'lam. Ni panjang ni, yang lain-lain ni. Kenapa berlaku perpecahan kepada dua kelompok, Ahlul Hadis dan Dioban? Kenapa dikatakan akidah Dioban dia ada masalah? Jadi ada ketua dia ni? Kalau tak ada, rasanya tak perlu. Sebab panjang juga nak bincang. Yang mana satu nak pilih ni? Nak baik. Rasanya setakat tu lah. Allah.